Ada apa-apa nak tanya? Tadi ucapan saya tadi panjang untuk soal program yang kita teruskan, MPDP kita. Saya lihat sambutan daripada pendidik universiti amat memberangsangkan. Yang ini adalah bentuk kerjasama antara Institut Masa dengan pendidik pada universiti-universiti. Ini peringkat yang kedua, dan kita bagi bantuan geran itu untuk mempermudahkan kajian research yang mereka jalankan, dan hasil-hasil yang mereka buat ini kita bukukan. Mana yang agak penting kita cadangkan supaya dia menjadikan dia dasar, baik berkenaan ekonomi, sosial, pendidikan, perubahan iklim dan teknologi dan macam-macam lagi lah. So nampak amat mengesankan dan kita akan teruskan. Ini adalah satu sumbangan Institut Masa Depan Malaysia atau Masa kepada pembinaan dasar-dasar negara yang bagi saya cukup penting. Dan antara yang paling utama yang saya fikir harus diberi tumpuan ialah soal proses untuk melihat ekonomi negara kita ni kembali pulih dengan menyediakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan. Tadi saya ada kritik kerajaan yang tak dilihat prihatin tentang masalah ekonomi. Walaupun keadaan dah selesai pandemik COVID, post pandemik ni masih banyak isu-isu yang perlu ditangani dengan berani oleh kerajaan. Kalau tak buat begitu, besok negara lain sudah pulih awal, Malaysia tertinggal di belakang. Lebih lagi jumlah peratusan rakyat yang tergolong golongan miskin B40 ini sudah meningkat. Mereka berhadapan dengan masalah kos sara hidup, masalah kenaikan harga barang-barang, masalah inflasi yang sampai ke hari ini saya tak pernah dengar satu pun perkara yang agak memberikan harapan kepada rakyat biasa yang di bawah tu yang menanggung beban hidup. Peningkatan harga barang tu tak usah cakap lah, semua yang ada di depan saya pun tahu, apalagi dalam bentuk bentuk bantuan-bantuan yang diharapkan yang tak pernah sampai. Jadi ini satu perkara yang antara perkara Institut Masa Depan Malaysia memberikan tumpuan dalam kajian dasar kita. Alright. Terima kasih. Tadi ada tak saya sebut mengenai langkah runcit atau piecemeal yang tidak memadai untuk menangani kos sara hidup kan. Jadi sekiranya Tan Sri masih PM ataupun PN mengambil alih, apa yang Tan Sri akan lakukan untuk kos sara hidup? Itu tak apalah. Jadi kita nak tahu apa yang mereka nak buat, bukan apa yang saya akan buat. Saya buat waktu zaman saya mentadbir negara, itu yang saya dah buat. Zaman susah, pakej rangsangan 530 bilion, itu zaman itu waktu saya tak nak jawab apa yang mereka takut buat. Kita tahu pasal kita sedar tentang kesan yang negara hadapi bila berhadapan dengan pandemik. Jadi kalau saya bagi jawapan itu nanti dia curi jawapan saya, dia nak buat. Tapi maksud saya tadi, sepatutnya mereka ada tim, ada menteri ekonomi, pakar-pakar yang banyak, dia buat macam-macam janji dalam manifesto, buat itu sajalah. Tak usah fikir lain. Dia kata janji nak turun harga minyak, janji nak kawal harga barang, janji, dia buat itu saja. Saya tak payah nak kata itulah cadangan. Tapi sampai hari ini saya tak payah jawab. Dia semua media adalah rakyat biasa yang terlibat, tahu apa langkah pada menyenangkan rakyat yang telah dilakukan sekarang. Jangan tanya saya kalau saya jadi kerajaan, nanti dia kata saya nak tumbangkan kerajaan pula, dia putar belit kenyataan saya macam-macam. You answer, because you are the government. People are expecting that you do something for them in the most difficult of time. There must be a lot of people inside the government that are capable and able, unless they don't have none, or they don't work together with the civil servant, or they don't work closely with the private sector. Ini semua penting. Kerjasama swasta, awam, gunakan kebijaksanaan pentadbir, lepas tu kabinet sendiri mengambil langkah-langkah yang agak berani untuk menangani masalah. Saya tak nak ajar lah
pasal Datuk Seri Anwar ni bijaksana, orang yang pandai belaka, jadi dia lebih tahu apa yang patut dia buat lah. Maksudnya penggunaan dengan tarikh barisan City untuk penggunaan elektrik yang banyak yang baru diumumkan baru-baru ni, apa komentasi masyarakat? Iyalah, dia mungkin kata cara dia buat itulah nak menyelamatkan, nak mengurangkan bebanan. Saya faham, tapi kita bila dalam kabinet buat keputusan, dia ada dia punya andaian. Kalau buat gini kesan pada pihak sektor mana, kalau buat gini kesan pada sektor domestik ke tidak, ataupun sektor industri atau tidak. Lepas tu industri yang mana satu yang kena. Jadi saya tak pandai nak tahu, tapi terbukti bila kajian buat keputusan yang terkini itu ada pihak yang rasa tak puas hati, ya, disebabkan mereka terpaksa membayar bil elektrik yang lebih tinggi. Saya tidak katakan saya tak bersetuju 100%, tetapi cara dia, kadang-kadang kita lihat langkah-langkah tertentu tu, kalau ada kesan besar pada satu pihak, kita ambil satu langkah secara berperingkat-peringkat. Jangan mengejut, pasal dia nak jimatkan banyak kos, maka dia buat segera begitu. Tapi kesan pada industri, mungkinkah dengan sebab itu kos barangan yang dikeluarkan industri boleh meningkat atas sebab harga minyak sudah naik dan bil elektrik sudah bertambah. Itu dia punya kesan-kesan limpahan daripada sesuatu tindakan yang kajian buat. Jadi saya tak nak itu, tapi pandangan saya sewajarnya dia harus lebih teliti. Dan kita dalam kebanyakan hal dulu, kita rujuk dan bincang dengan industri, dapatkan input dan pandangan. Dan lepas tu kita nilai sebelum kita buat keputusan mendadak itu. Saya tak tahulah kenapa dia buat itu. Pada zaman Tan Sri itu ada tak dibincangkan pasal kenaikan kaedah yang cuba? Dia biasa, setiap peringkat tu akan ada. Kementerian Tenaga akan bawa usul, cadangan, macam-macam. Tapi kabinet buat keputusan. Saya tak pandai sebab, tapi tahu waktu zaman saya dia ada kesan ni. Tanya balik, ada? Tak ada, dia jawab lah. Because we are very careful. Betul. Oh, dengan cara ini kita boleh jimat belanja entah berapa bilion apa. Betul. Itu pasal nak mengurangkan kos kan, betul. Tapi nak kaji juga kesan pada sektor-sektor. Kalaupun dia betul, tapi adakah patut kita buat secara sekaligus ataupun secara peringkat-peringkat? Apa pula kesan pada pihak pengguna? Contoh, pasal kenaikan bahan api mungkin menyebabkan kos produk menambah meningkat. Jadi banyak benda yang perlu diteliti lah. Okey. Mungkin boleh komen mengenai penangguhan pemilihan bersatu. Ada dakwaan kata penangguhan dibuat sebab dia ada kekurangan pelapis untuk menggantikan Tan Sri. Tak betul. Langsung tak ada. Ramai pelapis ni sebelah kiri ni, pelapis saya. Ada kat luar sana pun banyak pelapis. It's not that reason. Kita tak payah nak jelas kepada awam atas sebab musabab. Tapi Majlis Tinggi dah membuat kajian. Satu lah kerana ni PRN dan sebagainya. Ada benda-benda yang lebih utama yang perlu kita betulkan. Soal pentadbiran parti, soal daftar keahlian kita, soal cawangan kita. Ini the nitty-gritty yang kita kaji berdasarkan pada laporan yang telah dibentangkan oleh Tan Sri Radhi dan Majlis Tinggi berpendapat wajar. Tetapi pemilihan di peringkat cawangan kita teruskan. Pasal kita dah tangguh dulu, ini kita teruskan. Tetapi di peringkat bahagian dan tertinggi, dia kata tangguh tu maksimal 18 bulan. Tapi tak mesti 18 bulan. Boleh jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bila dah clear semua sekali, semua daftar-daftar tu agak dah bersih, tak boleh menimbulkan masalah-masalah lain. Kalau kita adakan pemilihan, kita jalan. So that is what Supreme Council have decided lah. Kemunculan Khairy Jamaluddin dalam open house baru-baru ni, adakah itu menjadi indikasi beliau akan bersama? Dia dah muncul selalu dah. Ya, bagi saya semua orang mengharapkan Khairy akan menyertai Perikatan Nasional. Dia dah jumpa saya lama dulu, iaitu selepas saya saja dia dipecat daripada UMNO. Dia minta jumpa, saya jumpa, kami bincang secara terbuka. Hala tuju dia harapan parti kita. Dia adalah seorang tokoh politik muda yang berkaliber. Sebenarnya dia tak mohon nak masuk. Saya sebutkan sini, saya tawar dia menyertai. So it's not that he applied to join.
which he has not applied, but I offered him. So that offer is still there. Mana tawaran tu masih ada. Hari tu bila dia datang, saya tanya lagi, Khairi bila lagi? Dia beritahu bila dia kata datang jumpa saya ni, dia punya benda ni macam cair. Cair tu mana macam dia tak boleh buat apa-apa. But it's okay. Kita tak ada nak menggesa dia. Tapi harapan kami dalam bersatu ialah beliau menyertai kita, membantu kita, bina kekuatan parti kita, kerana saya fikir semua orang dah tahu apa yang dah berlaku dengan UMNO ni. Hampir-hampir hancur lebur dibuatnya. Rumah UMNO dah jadi sarang DAP. Tak maaflah saya nak kata gitu, yang ini mungkin menghancurkan harapan sebahagian besar dari UMNO. Jadi saya tak payah nak cakap sebut itu. Bagi parti seperti Bersatu, kita tahu ada tuju kita, that we fought for all Malaysian, tahankan semua hak masing-masing, dan kita dah buktikan dalam PRU yang lepas, gabungan parti Bersatu PAS ni agak begitu didokong majoriti orang-orang Melayu, dan jaya jangka mungkin ke hadapan lebih ramai juga yang bukan Melayu juga akan melihat bahawa parti kita parti yang agak terbuka untuk semua. Sebab itu kita ada bersekutu, Friends of PAS. Makna kita ni gantian terbaik untuk nak menguruskan masa depan negara kita lah. So we leave it to KJ. When he wants to make his decision, it's up to him. Kita tak ada orang kata gesa sangat. Dia very intelligent guy. He knows when the time is right. But I hope he also understand that election at the state level is coming up very soon. Katanya Dewan Negeri akan terbubar bulan Jun ke. Jadi tempoh masa ke depan tu sudah terhad. Jadi kalau saudara KJ boleh fikirkan baik-baik, this could be the better time lah. It's up to him, but he's expressing apa yang saya fikir agak wajar lah. Did you offer him any positions, maybe MB somewhere ke? No. And he's open also. At the same time, he said there's no game changer. He is willing. If he comes in, he said at that time, there's no demand, which is fair. He knows what politics is all about. Jadi kita tak apa. Itu hal-hal sebegini antara pimpinan kita, biasa kita bincang, kita ronding. Kita tak ada benda nak selindung. Cuma satu saja, saya kata kalau dia menyertai Bersatu, saya nak tawarkan dia kedudukan dalam majlis tertinggi parti. Pasal ni dah bincang dengan rakan-rakan saya, kita ada 2 kekosongan. So if he is willing lah, ini bukan bait, bukan orang kata umpan, tak ada aja, because we know that he can contribute. So there is this high position in the party, which I leave it to him to decide lah. Sekarang pada dia. Kita dah menghampiri PRN. Adakah pembahagian kerusi semua dah hampir selesai? Hampir selesai. Kita akan adakan mesyuarat majlis tertinggi PN pada 2 ke 3 bulan depan, dan sementara itu ada tempoh masa seminggu lebih ni. Saya dah arahkan pada tim perunding parti-parti, iaitu daripada Bersatu yang diketuai oleh Datuk Faizal, PAS diketuai oleh Tuan Ibrahim, kalau tak silap saya lah, dengan Dominic daripada itu, untuk selesaikan. It's just a few more seats, 1-2 kursi. So when that is done, jadi kita akan dapat tahu kursi siapa. Lepas itu kita akan minta senarai nama-nama bakal calon yang sesuai. Kita akan letakkan di kursi-kursi yang kita nak tandingkan. Setakat ni PN dah mengutamatkan ke calon-calon menteri besar untuk di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor kalau perikatan? Kita ada dalam pemikiran kita, tapi kita tak bincang. Kerana bagi saya yang penting soal kursi itu nak selesaikan. Calon-calon nak tanding di Don-Don tu kita akan tentukan. Tapi pasti akan sampai masa sesuai, bilalah kita akan bincang soal siapa bakal itu. Tapi kemungkinan tak perlu kita umumkan waktu mana, dah lepas pilihan raya besok dah menang siapa yang layak dan diperkenankan oleh Sultan, kita hantarlah nama, insyaAllah. Alright. Mengenai gabungan PN, baru-baru ini Perdana Menteri ada menawarkan perdamaian kepada Tuan Guru Hadi.
adakah Tan Sri melihat Perdana Menteri? ini Perdana Menteri ada menawarkan pendamaian kepada Tuan Guru Hadi lah. Adakah Tan Sri melihat ini satu cara untuk memecah belahkan PAS dengan Bersatu? Setakat hari ini saya tak ada maklumat itu. Saya pun baca juga berita itu. Saya juga terbaca berita yang mengatakan PAS tak terima tawaran itu. Saya baca berita. Biasa kami tak tunggu berita laporan ni. Kita dalam mesyuarat nanti kita akan dimaklumkan kalau ada apa-apa cadangan ataupun ada tawaran dan apa pendirian parti, nanti kita putuskan di situ. Jadi setakat ini saya tak maklum lagi lah. Jadi saya baca, tak wajar saya nak komen betul. Nanti dia kata, saya tak kata itu, saya tak ada tawaran. So, tunggu sajalah mesyuarat ini, insyaAllah. Okay? Thank you. Terima kasih.